Assalamualaikum, selamat petang. Saya Norma binti Rahmat, pelajar jurusan Pendidikan Awal Kanak-Kanak di OUM Seremban. Hari ini saya akan membentangkan tugasan bertajuk Teori Pembelajaran Sosial oleh Albert Bandura. Pengenalan. Objektif tugasan ialah bertujuan mendedahkan pelajar dengan kemahiran menilai tingkah laku kanak-kanak berdasarkan teori. Teori yang dipilih ialah teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Siapakah Albert Bandura? Albert Bandura dilahirkan pada 4 Disember tahun 1925 di sebuah bandar kecil di Kanada. Beliau memperoleh ijazah dari University of British Columbia pada tahun 1949 selepas hanya 3 tahun belajar. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke sekolah siswaza di University of Iowa. Beliau mendapat PhD dalam psikologi klinikal pada tahun 1952. Beliau juga terbaik dikenali untuk Bobodal Studies, pembelajaran observasi, teori pembelajaran sosial dan juga keberkesanan diri. Teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura, di mana teori pembelajaran sosialis menekankan pembelajaran melalui proses pemodelan, di mana pembelajaran melalui pemerhatian dan juga peniruan. Proses pembelajaran melalui pemerhatian, tingkah laku, model sebagai permodelan, di mana tingkah laku kanak-kanak dipelajari melalui peniruan atau permodelan. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak yang selalu memerhati ibu bapanya bergaduh, anak itu mungkin akan meniru tingkah laku tersebut ketika berada di luar ataupun di sekolah. Okey, contoh Bobodal eksperimen, di mana kumpulan A disuruh memerhati sekumpulan orang dewasa memukul, menumbuk, menendang dan menjerit ke arah patung besar Bobo. Hasilnya, kanak-kanak meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa, malahan lebih agresif lagi. Begitu juga dengan kumpulan B, disuruh memerhatikan sekumpulan orang dewasa bermesra dengan patung besar Bobo. Hasil yang kita dapati ialah kanak-kanak daripada kumpulan B menunjukkan sikap tingkah laku yang tidak agresif seperti kumpulan A. Rumusan yang kita dapat daripada eksperimen ini ialah tingkah laku kanak-kanak dipelajari melalui peniruan ataupun permodelan. Hasil keseluruhan eksperimen, kumpulan A menunjukkan tingkah laku lebih agresif dari orang dewasa, manakala kumpulan B tidak menunjukkan tingkah laku agresif. Okay. Jenis-jenis peniruan. Terdapat 5 jenis peniruan. Yang pertama, peniruan langsung. Kedua, peniruan tidak langsung. Peniruan gabungan. Yang keempat, peniruan sekat laluan. Dan yang terakhir sekali, peniruan tak sekat laluan. Peniruan langsung ialah melalui pemerhatian. Sebagai contoh, penonton meniru gaya pemuzik yang diminati. Manakala yang kedua, peniruan tidak langsung ialah melalui imajinasi. Sebagai contoh, meniru watak-watak yang dibaca di dalam buku. Ketiga, peniruan gabungan, di mana peniruan dengan gabungan tingkah laku, model-model berlainan. Sebagai contoh, meniru gaya melukis dari pelukis terkenal, kemudian menghasilkan lukisan sendiri. Yang keempat ialah peniruan sekatan laluan, di mana peniruan yang hanya sesuai dalam situasi tertentu sahaja. Sebagai contoh, memakai baju berfashion untuk konsep sekolah. Dan akhir sekali, peniruan tak sekat laluan, di mana tingkah laku yang ditiru boleh ditunjukkan dalam apa jua situasi. Sebagai contoh, meniru tingkah laku kitar semula bahan buangan. Next. Okey, proses pemodelan teori Bandura. Okey, terdapat 4
langkah dalam proses pemodelan teori Bandura, iaitu proses pertama, pemerhatian, proses kedua, mengingati, proses ketiga, reproduksi, dan yang keempat, peneguhan dan motivasi. Okey. Untuk proses pertama, disuruh untuk proses pemerhatian, di mana pemodelan atau pemerhatian pelajar mesti tertumpu pada model. Jika tidak, pembelajaran akan terganggu. Yang untuk proses kedua, mengingati. Proses mengingati, individu mesti mengekalkan apa yang diperhatikan dan kemudian melaksanakannya. Okey, proses reproduksi. Tingkah laku itu dimulakan dan orang itu mesti dapat meniru tingkah laku tersebut. Tidak semesti sama, tetapi mereka mesti melaksanakannya. Dan yang terakhir sekali ialah proses peneguhan dan motivasi, di mana di bahagian ini adalah perlu untuk mengetahui apa yang mendorong orang itu melakukan tingkah laku tersebut. Apa yang ingin anda capai dengan meniru. Anda mungkin mahu mencapai keadaan yang sama seperti model anda. Okey, seterusnya ialah komponen pembentukan personaliti mengikut teori Bandura, iaitu teori tingkah laku, kerangka kognitif dan juga persekitaran. Tingkah laku ialah keadaan ceria, sabar, cemburu, cepat marah dan sebagainya. Manakala kerangka kognitif ialah terkait pada bahasa, kreatif dan imajinasi seseorang. Faktor persekitaran juga mempengaruhi kanak-kanak seperti ibu bapa, keluarga, guru dan juga rakan sebaya. Implikasi teori terhadap pengajaran dan pembelajaran. Rakan sebaya sebagai model. Guru boleh menggunakan pelajar yang cemerlang ataupun popular untuk menunjukkan tingkah laku model yang baik di dalam kelas, seperti guru kecil. Yang seterusnya ialah motivasi tingkah laku. Modifikasi tingkah laku. Guru haruslah menunjukkan contoh dan teladan yang baik, seperti tidak meninggikan suara dan bersopan santun di dalam bilik darjah. Itu juga guru dijadikan sebagai role model dan model simbolik, di mana guru mesti mempunyai tingkah laku dan berperwatakan positif supaya pelajar dapat meniru tingkah laku guru yang baik itu. Cara penyampaian guru juga perlulah menarik dan cekap agar dapat menjadi role model kepada pelajar. Kesimpulan yang kita dapat daripada teori ini ialah teori ini amat penting kerana perkembangan moral kanak-kanak dipengaruhi oleh ibu bapa, rakan sebaya dan juga guru. Berdasarkan Peterson et al. Pada tahun 1989, mendapati bahawa di rumah yang mana terdapat sekurang-kurangnya seorang kanak-kanak yang agresif mempunyai persekitaran rumah yang menggunakan hukuman fizikal dan juga jeritan. Sekian, terima kasih.